Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pagi 12 Ramadan. Kalaulah pada bulan Rejab, bulan Syaban, kita mengaminkan doa imam kita, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, telah dikabulkan doa dan kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ribuan ganjaran. Terserah kepada kita bagaimana untuk kita mengambil peluang daripada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pada pertemuan kita yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita membincangkan berkenaan dengan hibah, ya, iaitu lebih fokusnya adalah hibah kepada anak-anak. Dan elemen penting yang perlu ada dalam hibah adalah syarat pemilikan. Bila kita beri sesuatu kepada seseorang, orang tu mesti terima, mesti menerima dalam genggaman dia barang tersebut. Barulah hibah itu akan terlaksana. Jika sekiranya setakat ada lafaz hibah, lafaz hibah saja, ijab dan kabul, saya beri, saya terima, tetapi tidak ada tindakan lanjut selepas itu, maka hibah itu masih lagi belum sempurna. Jika pemberi hibah itu meninggal dunia, maka harta tersebut akan jatuh pusaka, bukan menjadi milik penerima hibah, ya. Dan di samping itu, ada juga di sana hibah-hibah kontemporari. Hibah-hibah kontemporari, contohnya adalah, pertama sekali adalah hibah takaful. Hibah takaful ataupun hibah bersyarat takaful. Kalau kita mengambil polisi takaful, kita diberi dua pilihan. Kita ni pemilik polisi, kita diberi dua pilihan. Pertamanya adalah kita boleh melantik penama. Kita boleh melantik penama, ya. Maka kita, orang lelaki ni, bila mengambil hibah, kita pun lantiklah isteri kita sebagai penama. Isteri kita mengambil polisi takaful, dia akan lantik siapa sebagai penama? Kaum ibu, bila dia ambil takaful ataupun dia buka KWSP, dia buka tabur haji, dia akan lantik siapa sebagai penama? Dia tak akan lantik, isteri tak akan lantik suami sebagai penama. Percayalah, ya? Isteri akan lantik anak sebagai penama, ya. Kenapa isteri tak lantik suami sebagai penama? Wallahu a'lam. Para isteri saja boleh menjawab, ya. Baik. Apabila pemilik polisi meninggal dunia, penama ini kan, tanggungjawab dia adalah untuk mengeluarkan duit di dalam takaful tersebut. Dia pun pergilah pejabat takaful, isteri borang dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa sebulan dua, polisi takaful itu akan masuk ke dalam akaun penerima, akaun penama. Apabila penama menerima duit takaful tersebut, duit itu milik dia ke milik waris? Milik dia ke milik waris? Milik waris, pusaka. Diterima, contohnya polisi takaful 500,000. Diterima 500,000, 500,000 itu mesti dibagikan kepada para waris. Siapa para waris? Anak-anak dia, isteri dia itu sendiri. Tengok-tengok kalau masih ada ibu dan bapa si mati, mereka lah waris, ya. Jadi penama ni dia kena ada ilmu sedikit. Ilmu siapa waris dan berapa banyak nak bagi kepada waris-waris tersebut mengikut aturan faraid.
Kalau tak tahu, bertanya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua bagi pemilik polisi takaful adalah untuk melantik beneficiary. Sebelum ni tak dibenarkan, tapi semenjak pada tahun 2013 apabila adanya Akta Kewangan Islam dan Perkhidmatan dan Kewangan Islam 2013 yang mana ia dikuatkuasakan pada tahun 2015, pemilik polisi takaful boleh melantik beneficiary. Beneficiary ini akan nanti beneficiary, dan beneficiary ini akan diberi selepas kematian beliau. Beneficiary ini akan diberi duit pampasan takaful tersebut atas dasar hibah bersyarat. Maka apabila pemegang polisi meninggal dunia, duit 500,000 tu akan pergi kepada isteri dan berhenti di situ. Maksudnya menjadi milik penuh si isteri, bukan faraid. Bukan faraid. Ini telah pun diaktakan. Ini pun telah diaktakan. Jadi ianya boleh dua-dua. Sama ada kita nak lantik penama ataupun kita nak lantik beneficiary. Beneficiary ini kemungkinan, contohnya lah ada seorang anak yang istimewa, ataupun anak yang kurang upaya, yang memerlukan pembelanjaan perubatan yang besar, yang tinggi, maka sesuailah untuk kita melantik beneficiary kat situ. Dan keharusan hibah bersyarat ini, hibah bersyarat takaful ini adalah berdasarkan pandangan mazhab Maliki. Maliki, dia bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada cara dia, pandangan lain, tapi diadakan mengikut pandangan mazhab Maliki yang ketika itu Bank Negara Malaysia merasakan perlu untuk merancangkan industri takaful dengan membolehkan pelantikan beneficiary. Itu yang pertama. Yang kedua, hibah kontemporari yang kedua adalah hibah tabung haji. Hibah tabung haji ataupun hibah amanah tabung haji. Proses dia lebih jelas, iaitu apabila pemegang akaun tabung haji melantik seseorang sebagai beneficiary. Kalau tak lantik beneficiary, proses macam biasa juga, penama, sebagaimana kita bincang tadi. Tabung haji dilantik penama, tapi dia ada pilihan juga untuk melantik beneficiary, salah satu, tak boleh dua-dua, salah satu. Katakanlah dia nak lantik beneficiary, gitu juga ia dibolehkan mengikut syarat-syarat tertentu. Apabila beliau meninggal dunia, duit dalam tabung haji akan pergi kepada beneficiary tersebut. Tapi syarat-syarat dia agak ketat lah. Diboleh juga. Itu antara hibah kontemporari yang ada di negara kita. Baik. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan wasiat. Wasiat, dan seharusnya kita dapat membezakan antara wasiat dan juga hibah kemudiannya. Hibah adalah pemberian daripada seseorang kepada seseorang yang lain, yang mana ianya dikuatkuasa masa dia hidup. Masa dia hidup terus diberi. Itu hibah. Manakala wasiat adalah pemberian daripada seseorang kepada seseorang yang lain, yang mana ianya berkuatkuasa selepas kematian dia. Ini beza. Hibah masa hidup, wasiat lepas mati. Wasiat lepas mati. Jadi kena bezalah. Kalaulah seseorang berkata, aku beri tanah ni, aku beri kereta ni kepada kamu, ataupun kamu ambillah kereta aku ni selepas aku mati. Dia menggunakan istilah beri, hadiah, hibah, tapi dia ikatkan dengan selepas aku mati. Maka dia bukan hibah, dia adalah wasiat. Kalaulah seorang ibu berkata kepada anak-anaknya, barang-barang kemas mak ni berilah sama rata di kalangan kamu selepas mak mati. Dia guna istilah beri, tapi diikatkan dengan selepas mak mati, maka ianya menjadi wasiat. Dan apabila ini wasiat, syarat-syarat wasiat masuk.
Syarat-syarat hibah lain, syarat-syarat wasiat pun lain. Baik. Wasiat ini dinyatakan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Yang pertamanya adalah dalam surah Al-Baqarah 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat ini turun di permulaan Islam, iaitu diwajibkan ke atas kamu sebelum kamu meninggal dunia untuk kamu meninggalkan wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Ketika itu diwajibkan, diwajibkan. Ini permulaan Islam. Apabila belum ada lagi hukum berkenaan dengan pusaka, maka wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat diwajibkan ketika itu. Dan kemudiannya apabila turun ayat-ayat berkenaan dengan pusaka, hukum wajib ini dinasahkan ataupun dibatalkan. Itu adalah pandangan ulama. Selain daripada itu adalah surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan hak-hak pusaka kepada waris-waris, kemudiannya Allah Taala tutup dengan ayat min ba'di wasiyatin yusi biha audain, min ba'di wasiyatin yusina biha audain, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, iaitu Allah Ta'ala mengingatkan kita pembahagian pusaka ini akan berjalan selepas diselesaikan wasiat si mati dan dibayar hutang si mati. Maksudnya wasiat ini diutamakan sebelum bagi pusaka. Wasiat ini diutamakan. Mula-mula aturan dia adalah hutang dulu. Bayar hutang dulu, dan ada baki, sempurnakan wasiat si mati, ada balance, barulah ia pergi kepada pusaka. Dalam satu hadis Nabi, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah usi bimali kulli. Hadis ini apabila Sa'ad bin Abi Waqqas dia sakit. Dia sakit teruk dan Nabi pun menziarahi dia. Dia bertanya kepada Rasulullah, boleh tak aku buat wasiat keseluruhan harta aku? Kenapa keseluruhan? Sebab waris dia tak ramai. Sikit saja waris, dan dia nak harta dia ni dimanfaatkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Nak wasiat semua. Nabi berkata, la. Qala la. Nabi melarang. Fasyatr, 1/2 boleh tak? Banyak 1/2. Nabi bersabda, la. Qultu as-sulus, 1/3 boleh tak? Qala Nabi bersabda, fas-sulus was-sulusu katsir. Nabi menjawab, 1/3 dibolehkan, sedangkan 1/3 pun dah cukup banyak. Dah. Innaka an tad'a warathataka aghniya khairun min an tad'ahum alatan yatakaffafuna an-nas bi aydihim. So, Nabi menyambung, kamu meninggalkan dengan harta kamu ni, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan senang, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan susah sehingga mereka terpaksa meminta-minta daripada orang. Apa mesej dia? Mesej dia adalah harta yang kita ada ni lebih utama kita tinggalkan kepada keluarga dan kaum kerabat. Kalau harta itu banyak, boleh diberikan kepada orang luar dan sebagainya. Tapi kalau harta itu kurang banyak, eloklah kita utamakan kepada keluarga terdekat. Kerana apa? Kerana apabila kita meninggal dunia nanti, biarlah waris-waris kita ni hidup dalam keadaan yang senang dengan harta yang kita tinggalkan. Nabi melarang kita beri kepada orang sehingga kan keluarga kita tak cukup belanja. Nabi melarang benda ni. Sebab itulah dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah, kita ada harta, kita nak bersedekah.
Ya. Kadang-kadang bila adanya rayuan derma, derma Palestin, mudah kita nak bagi. Derma banjir, kita bagi mudah. Derma nak bina masjid, mudah kita. Tak ada masalah. Semua itu adalah untuk mendapat pahala. Tapi kadang-kadang kita lupa ada di kalangan saudara mara kita kat kampung yang hidup susah. Yang hidup susah. Kan? Nak beri kepada orang luar tak apa, tak ada masalah. Amat-amat digalakkan. Tetapi jangan lupa untuk kita beri sumbangan juga kepada saudara mara kita yang berada di kampung yang susah-susah. Beri. Bahkan dia yang lebih utama. Lebih utama kita mengutamakan saudara mara kita yang susah daripada kita menolong orang luar. Bukan nak kata tak boleh, boleh, tak ada masalah tolong orang luar. Cuma jangan lupa untuk kita menolong saudara mara kita juga. Ya, baik. Hukum wasiat. Wasiat hukum dia apa? Okey. Secara kasarnya wasiat ni kan hukum asal dia adalah harus. Sebab apa? Ini harta kita nak beri pada orang boleh, tak beri pun boleh, tak ada masalah. Ia boleh menjadi sunat jika sekiranya kita menderma, kita buat wasiat kan, untuk kita menderma kepada seseorang atas tujuan kebajikan. Kita pun buat wasiat, kita letak dalam wasiat kita, dan lepas ayah mati nanti, kan, berilah, ambillah daripada harta ayah 5,000, kan, sedekahlah kepada madrasah Huwairah Indah. Untuk tujuan kebajikan, dia boleh menjadi sunat. Okay. Dia boleh menjadi makruh, makruh jika sekiranya kita membuat wasiat kepada sesuatu yang tidak diperlukan sangat. Contohnya, kita membuat wasiat supaya dalam kitab ni dikata supaya didirikan binaan di atas kubur. Kita meninggal dunia, kita buat wasiat, kita buat wasiat supaya kubur kita macam ni. Ulama dalam kitab ni mengatakan makruh, Dalam pandangan lain ianya adalah haram. Kerana apa? Kerana tanah kubur itu adalah tanah wakaf. Kita dilarang untuk membina binaan kekal di atas kubur. Dalam kitab yang saya baca ni dia kata ianya adalah makruh. Dia boleh jadi haram jika sekiranya ia adalah untuk tujuan-tujuan yang haram. Kalau pelajar undang-undang saya, bila kita bincang isu haram ni, kita bincang satu kes. Nama kes dia adalah Faridah Chin. Faridah Chin lawan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Cerita dia macam mana? Cerita dia adalah satu keluarga mu'alaf. Orang Islam, mungkin dia punya kefahaman dia tak sempurna lagi. Suami dia buat wasiat, kalaulah dia meninggal nanti, jenazahnya hendaklah dibakar. Cremated, dibakar. Itu wasiat. Apabila beliau meninggal dunia, isterinya, Faridah Chin ni isteri dia. Isteri dia ni memang nak laksanakanlah pembakaran jenazah suami dia. Sebab itu pesan suami dia dalam wasiat. Kan? Maka ianya disedari oleh orang Islam, buat report polis dan buat report kepada Jabatan Agama, kan, polis menghalang proses pembakaran itu, dan Jabatan Agama memohon deklarasi daripada mahkamah berkenai status wasiat tersebut. Bawa kepada Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Seremban, dan di mahkamah tersebut, mahkamah memutuskan bahawa tujuan wasiat tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam dan ia adalah haram dan tidak boleh dilaksanakan. Maka selamatlah jenazah itu daripada dibakar dan akhirnya disemadikan mengikut hukum Islam. Jadi tak boleh membuat
wasiat sesuatu yang haram. Baik. Wasiat ini tuan-tuan, mestilah mengikut dua syarat. Syarat-syarat ini yang kita kena tahu dan kadang-kadang banyak disalahfahami oleh orang Islam. Ya? Baik. Syarat yang pertama adalah buat wasiat bukan kepada waris. Wasiat dibolehkan tetapi bukan kepada waris. Siapa waris? Waris adalah orang yang mewarisi harta kita. Lepas kita meninggal, mereka waris, kan, disebabkan mereka waris, mereka tidak boleh menerima wasiat. Ini berdasarkan hadis Nabi, la wasiyata liwaris. La wasiyata liwaris. Tak boleh buat wasiat kepada waris. Kenapa tak boleh buat wasiat kepada waris? Kerana hak waris telah pun ditentukan di dalam hukum pusaka, faraid. Dah ada dah. Jadi kalau buat juga dia akan jadi redundant. Ya, jadi redundant. Kan? Jadi tak boleh. Ini yang disalahfahami oleh orang kita. Sebab dalam pemikiran orang-orang kita, wasiat orang Islam ini sebagaimana wasiat orang bukan Islam. Yang mana tujuan utamanya adalah kepada anak-anak, isteri dan anak-anak. Itu tujuan utama wasiat orang bukan Islam. Jadi dia pun tengoklah cerita Piramlinya, cerita-cerita Melayunya, Tiga Abdul dan sebagainya. Kan sebab media menggambarkan sebegitu. Dan buat wasiat kepada anak-anak. Gambaran yang amat salah sangat. Ya? Dalam Islam, wasiat kepada di luar waris. Anak-anak adalah waris kita. Jadi dilarang buat wasiat kepada anak-anak. Menantu boleh tak? Menantu waris ke? Bukan. Sebab tak ada hubungan darah. Ya, maka menantu boleh. Nak buat wasiat kepada menantu boleh. Wasiat kepada cucu boleh tak? Cucu. Tengok cucu tu waris ke tak? Kalau cucu tu bukan waris, boleh buat wasiat kepada cucu. Buat wasiat kepada adik-beradik boleh tak? Tengok juga. Adik-beradik itu waris ataupun tidak. Kadang-kadang adik-beradik waris. Kadang-kadang adik-beradik bukan waris. Kalau adik-beradik itu waris, tak boleh. Kalau adik-beradik itu bukan waris, dibolehkan buat wasiat. Cucu. Okey, kalau cucu buat wasiat kepada cucu, bapa kepada cucu itu masih hidup, anak si matilah. Kan? Maka cucu tersebut bukan waris. Tok sayang cucu. Tok sayang cucu, buatlah wasiat kepada cucu. Boleh, tak ada masalah. Ya? Wasiat kepada pihak-pihak luar, saudara mara yang jauh, boleh, tak ada masalah. Wasiat kepada institusi-institusi, boleh, tak ada masalah. Ya? Itu saja. Halangan dia, tak boleh buat wasiat kepada waris. Sebab hak waris telah pun ditentukan di dalam pusaka. Ya, bincang dari. Baik. Itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah nak buat wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta kita. Selepas dia tolak hutang dan sebagainya, kan, semua liability harta kita, kan, nak buat wasiat paling tinggi pun 1/3 hadis tadi, hadis Sa'ad bin Waqqas tadi tu, kan, as-sulus wa sulusul katsir, ataupun hadis lain la wasiyata illa bis-sulus, kan, wasiat cuma dibenarkan 1/3 sahaja. Baik, apa hikmah 1/3 ini? Hikmah dia adalah, katakanlah dia buat wasiat 1/3 tu akan dibawa keluar daripada harta dia, paling kurang pun 2/3 akan jatuh pusaka, akan dapat kepada waris-waris dia. Paling kurang 2/3. Banyak 2/3 tu cukup. 1/3 tu pun nak buat wasiat 1/3 dah cukup banyak dah. Kalau boleh jangan sampai 1/3. Apabila Nabi kata wasulusul katsir tu,
1/3 pun dah cukup banyak dah. Kalau boleh jangan sampai 1/3 nak buat wasiat. Biarlah harta-harta kita ini sampai kepada waris-waris kita. Baik. Dah cakap dah, tak boleh buat wasiat kepada waris, kepada anak-anak. Nak buat juga. Ada juga orang tanya, nak buat juga. Saya pun kau kepala, macam mana nak cakapnya. Nak buat juga. Dia cerita dia macam ni lah. Ya? Hukum asal memang tak boleh. Hukum asal memang tak boleh. Ya? Tapi kalau nak buat, ada sedikitlah pengecualian yang diberikan. Ada ruang sedikit. Kecil je ruang dia. Nak buat wasiat kepada anak-anak. Boleh. Contohnya, ayah pesan kepada anak-anak, apabila ayah meninggal dunia nanti, harta-harta ayah ni berilah sama banyak di antara kamu. Wasiatlah tu. Sama banyak. Sebab kalau ikut hukum faraid, anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan. Lizzakari mithlu hawzil unthayain. Dapat lebih. Ayah kata, bagi sama banyak. Ataupun ayah bagi pesan lagi, bagi sama banyak, lepas tu kereta ni berilah kepada adik bongsu kamu. Tambah sikit adik bongsu kan, dia sayang anak bongsu dia. Ya? Boleh ke tak boleh? Ya, baik. Hukum asal tak dibenarkan, tetapi ini adalah melibatkan hak anak Adam. Harta ni hak anak Adam. Maksud dia harta itu akan menjadi milik anak-anak kemudiannya, dan apabila ini adalah hak anak Adam, mereka boleh bersetuju di atas sesuatu persetujuan. Apa maksud dia? Kesemua anak-anak ni bersetuju. Ayah dah mati dah. Dulu ayah ingat lagi tak, dulu ayah pesan kita bagi sama banyak di antara adik-beradik ni. Dan kita ikut je lah. Kita ikutlah pesan ayah. Kan? Kita ikutlah pesan ayah. Semua anak-anak bersetuju ikut pesan ayah, maka ianya dibolehkan. Ayah pesan. Ayah ni orang yang berfikiran jauh. Dia tak nak anak-anak dia berebut harta masa dia mati nanti. Dia pun pesan tanah kat ujung sana tu bagi kat Abang Long. Kan, tanah yang dekat tepi bukit tu bagi kat Kak Ngah. Kan, rumah ni bagi dekat Kak De. Dia pesan elok dah. Kan, dia tak nak berebut. Ya. Jadi bila dia meninggal dunia, anak-anak teringat pesan ayah. Kan, ayah dah pesan macam ni, kita ikut je lah. Kalaulah mereka semua bersetuju di atas atas pesanan ayah itu, maka ianya dibolehkan. Ianya dibolehkan. Ya, tapi ada beberapa syarat yang mestilah dipenuhi. Apa syarat dia? Pertama sekali adalah semua waris mestilah cukup umur. Cukup umur ni dalam konteks Malaysia 18 tahun. Cukup umur. Dan waras akal fikiran. Semua setuju, semua cukup umur, semua ni waras, maka dibolehkan. Dibolehkan. Kalau ada seorang waris bawah umur, seorang, lain semua dah bawah atas 18, seorang tu 15 tahun, anak bongsu, ataupun seorang anak autistik, ya? Ada autism. Maka anak yang bawah umur ni atau anak autism tersebut tidak boleh memberi persetujuan yang memberi kerugian kepada dia. Contohnya dia anak lelaki. Ayah dia pesan bagi sama rata. Dia anak lelaki. Anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan. Dia sebab tengok kakak-kakak dan abang-abang ni semua setuju, dia pun setujulah. Tak boleh, ya, tak boleh. Dan sebab dia tak cukup kelaikan lagi untuk memberi persetujuan, maka aturan pusaka dia adalah dia kena dapat pusaka penuh. Pusaka hak asal sebagai anak lelaki. Bagi kat dia dulu, lepas tu balance tu barulah nak bagi sama rata di kalangan mereka. Boleh. Kalau proses ni berlaku di pejabat pusaka, dia akan pantau benda ni.
Dia akan pantau perkara ni kan. Tapi kalaulah ianya melibatkan wang ringgit, perbincangan itu berlaku di rumah, dan kadang-kadang perkara ni tak dipantau. Perkara ni tak dipantau. Tapi kalaulah dia tu memberi kelebihan kepada dia, walaupun di bawah umur. Contohnya, yang bawah umur tu anak perempuan. Kalau mengikut hukum pusaka, dia akan dapat kurang. Tapi atas persetujuan semua tu, dia dapat lebih. Maka boleh. Dia boleh pula. Kalau dapat lebih boleh, dapat kurang tak boleh. Tapi sebelum hak persetujuan itu dicapai, mereka mestilah mengetahui hak bahagian faraid masing-masing. Kalau ikut pusaka, dapat banyak ni, dapat banyak ni. Maksud dia tahu hak dia berapa, barulah dia boleh bersetuju, beri dan terima, give and take. Baru dia tahu kalau ikut pusaka dia dapat lebih. Itu sepatutnya macam tu, dan supaya persetujuan itu direkodkan atas dasar kefahaman dan kesedaran. Ada satu kes yang berlaku di negeri pantai barat, bukan Selangor, bawah pada Selangor. Cerita dia macam ni. Adik-beradik semua setujulah nak bagi sama rata. Bagi sama rata. Anak-anak lelaki semua, dan persetujuan dia rekodkan. Seorang anak lelaki ni, bila balik rumah je, terus kena cucuk. Dah setuju dah masa bincang tu. Balik rumah kena cucuk. Kenapa setuju? Tahu tak kalau tak setuju kan, dapat banyak mana. Bila setuju dapat banyak mana. Dia baru tahu. Macam tu. Dia pun patah semula nak kata tak setuju. Tak boleh lah, sebab persetujuan dah rekod kan. Dia punya marah ni kan, sehingga kan dia tak bertengkur sapa dengan adik-beradik. Perkara ni berlaku bila? 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Cerita ni berlaku sampai sekarang. 20 tahun dah. Sampai sekarang tak bertengkur sapa. Anak saudara kahwin, tak pergi. Marah dia tu, dendam dia tu sampai sekarang. Sebab apa? Sebab tadilah, maksudnya dia bagi persetujuan, dia tak faham ketika itu. Dan bila dia tahu dia dapat lebih, kan dia tak setuju persetujuan itu. Nak tarik balik pun tak boleh dah, sebab bila persetujuan tu dah rekodkan, dah sign apa semua, habislah. Sebab itulah semua waris ini perlu mengetahui hak pusaka masing-masing, dan diberi peluang untuk merujuk kepada pakar, kepada orang mengetahui lah. Kalau dia tak berapa faham perkara ni, rujuklah kepada orang yang mengetahui. Baik. Dalam ilmu pusaka, nama persetujuan ini adalah takharush, iaitu persetujuan. Persetujuan di antara para waris, permuafakatan di antara para waris. Baik. Saya terlupa nak bincang tadi tu, hukum pusaka. Hukum pusaka dia boleh jadi wajib. Dia boleh jadi wajib hukum pusaka. Bila dia jadi wajib? Contohnya, ada sesuatu perkara yang tak boleh diselesaikan melainkan adanya wasiat. Contohnya, dia buat nazar. Nazar tu, dia buat nazar dan dia memang permintaan dia ditunaikan. Dia buat nazar, kalau lah aku dapat tender ni, bisnes kan, aku dapat tender ni, aku nak buat apa ya? Aku nak
bagi 50,000 kepada rumah anak yatim. Tender kita duta, di nazar nak bagi 50,000 kepada rumah anak yatim. Ya? Dan Alhamdulillah dikabulkan doa dia dapat tender tu, dapat juta-juta. Jadi menunaikan nazar ketika itu adalah wajib dan dia pula sibuk dengan bisnes dia tak tahu bila dia boleh tunaikan nazar dia. Dan ketika itu dia mesti buat pesanan sama ada bentuk pesan kat isteri ke, pesan kat anak-anak ke, bertulis dan sebagainya, kan, dalam bentuk wasiat formal ke, supaya apa-apa berlaku kepada dia, maka ada waris yang boleh menunaikan nazar bagi pihak dia lepas dia mati. Jadi wajiblah, sebab kalaulah dia tak sempat menunaikan nazar dia, kan, sedangkan ketika itu nazar itu adalah wajib, kan, maka dia ada liability. Dia tu ada liability masa dia meninggal dunia. Jadi ketika itu buat wasiat menjadi wajib. Bagi orang yang sakit, bulan Ramadan ni tak mampu tunaikan puasa, sakit yang tak mampu berpuasa, maka dia tak boleh puasa, nak qada pun tak boleh, kan, tak mampu, kesihatan dia tak mampu, dia dikenaki bayar fidyah. Bayar fidyah tu jadi wajib, kan, lepas Ramadan nanti dia kena bayar fidyah, kan. Tapi dia tak puasa, dia tak beritahu anak-anak. Takkan nak beritahu anak-anak ayah tak puasa, kan, tak macho lah, kan, tak macho, tak beritahu anak-anak, ya? Jadi dia kena buat pesanan. Dia buat pesanan, kalaulah berlaku apa-apa pada ayah meninggal dunia lah, kan, maka tunaikanlah fidyah bagi pihak ayah. Dah jadi wajib, ya, untuk, kan, sebab tu kena catat berapa hari yang tak berpuasa, ya. Dia boleh menjadi wajib jika sekiranya kita ni mempunyai hutang yang banyak, liability yang banyak, yang mana anak-anak boleh menunaikan hutang tersebut bagi pihak kita apabila kita meninggal dunia nanti. Bayar hutang wajib. Kalau kita tak selesaikan hutang di dunia ini, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, hutang kita dengan orang, ya? Kan, hutang kita dengan Allah mungkin sajalah nazar, fidyah, haji dan sebagainya, hutang dengan manusia ni, ya? Maka maka kita kena buat pesanan supaya hutang kita dibayar, hutang kita dibayar. Sebab kita ni, terutamanya orang lelaki, kita ni ada ego kita ni ada ego kita tak akan cerita kepada isteri kita, tak akan cerita kepada anak-anak kita ni berhutang, tak cerita, kan, kita ada ego, tak cerita, ya? Kita hutang tu, kadang-kadang kita hutang dengan kawan, kadang-kadang kita hutang dengan Tok Imam, kan, dengan pengurusi surau, kita hutang, ya, pinjam sikit ya, 1,000, 5,000 kita, kan, banyak hutang. Jadi, ya, hutang-hutang ni kadang-kadang tak tercatat, hutang berdasarkan kepercayaan, beri, tak ada rekod pun, kan, walaupun dalam Quran kata idza tadaitu bidainin ila ajalin musamma faktubuh, elok-elok buatlah catatan, tapi ialah atas dasar kawan-kawan tak buat catatan, maka apabila kita meninggal dunia nanti, hutang wajib dibayar. Orang tu pula, orang beri hutang kepada kita ni, nak minta hutang pun tak berapa sedap. Sebab apa? Sebab tak ada rekod, tak ada saksi. Dan nak halalkan banyak sangat, nak halal 5,000 banyak tu nak halalkan, kan. Jadi kita kena buat catatan ataupun dalam bentuk wasiat supaya anak-anak, harta tu dalam bentuk tanah lah agak-agaknya, kan, untuk dibayar hutang bagi pihak kita lepas kita meninggal dunia. Bagi saya ketika itu buat pesanan dalam apa jua bentuk pun, sama ada pesan secara lisan, pesan secara bertulis, dalam bentuk formal wasiat, ianya telah menjadi wajib, ya. Sebab wasiat ni boleh dibuat secara lisan, boleh. Wasiat orang Islam boleh dibuat secara lisan dengan syarat ada saksi. Yang terbaiknya ada secara bertulis. Soalan ni?
Soalan dia lagi sikit pada wasiat lah ya. Dia ada tanah. Tanah tu dia wakafkan masa dia hidup ke melalui wasiat? Masa dia hidup dia wakafkan. Diwakafkan dan pentadbiran wakaf tersebut letak bawah majlis. Bawah majlis. Ya. Maksudnya dah pindah nama ke majlis lah. Okey. Kemudiannya dia meninggal dunia, anak-anak nak jual tanah tu sebab nak bayar hutang. Tak boleh lah. Majlis tak bagi. Majlis tak bagi. Baik. Dalam kes ini, kita tengok bahawa tanah tersebut telah pun diwakafkan. Kalaulah semua syarat-syarat wakaf dipenuhi, maka tanah tersebut telah terkeluar daripada milikan si mati masa dia hidup. Ya. Kemungkinan dia belum tukar nama di jabat tanah sahaja. Kan? Tetapi mungkin dah berdaftar. Saya dah berdaftar lah dengan majlis tu. Dah berdaftar dengan majlis. Ya. Maka tanah itu telah pun menjadi tanah wakaf. Bila menjadi tanah wakaf bukan menjadi milik si mati dah. Dan anak-anak tak boleh nak tarik balik ataupun nak jual tanah tu sebab dia dah bukan jadi milik si mati. Ya. Cerita dia. Okay, kata Syam. Daripada yang adik-beradik pakai, tapi masalah umur tu apa dia diberikan pakai atau begitu kematian. Okey, soalan ini berkenaan dengan persetujuan anak-anak ya. So untuk anak-anak yang mana antara syaratnya adalah semua cukup umur. Cukup umur ni kita dikira kat mana? Ya, masa bila? Baik. Kalau ikut hukum kitab-kitab lama, kitab-kitab fiqh, dikata cukup umur tu adalah umur baligh. Umur baligh ya. Tetapi sebagaimana kita tahu, umur baligh ni berlainan daripada seorang dengan seorang yang lain. Oleh demikian, apabila dalam pembuatan undang-undang, dalam pembuatan undang-undang ni, pemerintah mengambil satu umur yang sama sahaja. Dalam konteks Malaysia ni, sebab Malaysia ni merupakan negara yang menandatangani resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu, Convention Bangsa-Bangsa Bersatu, mengambil umur 18 tahun. 18 tahun ni dikira sewaktu persetujuan itu dicapai. Bukan sewaktu wasiat dibuat, bukan sewaktu kematian berlaku, tapi sewaktu persetujuan dicapai. Itulah umur 18 tahun yang disyaratkan. Jadi kalau adik-adik itu berbincang dalam macam lepas itu dan lama sikit daripada kematian, sebut dah 18 tahun. Ya. Boleh. Ya. Sebab kadang-kadang ada kata pusaka yang lambat dibahagikan. Ya. Dia ambil masa. Bila dia ambil masa tu, semua waris dah cukup umur. Kan? Maka boleh ketika itu mereka buat keputusan sebab dah cukup umur. Ya. Orang saya, dia ada 5 yang sama dengan dia bukan nama saya, tetapi dia kata setelah saya hidup ini, segala hasil daripada ini ada di hidup. Dia 5, tapi hari ini ada syarat. Itu satu. Soalan yang kedua, kalau kita ada Ustaz terang tadi, wasiat tidak apply pada ahli keluarga waris. Kalau orang luar boleh apply wasiat, kalau waris, okey. Katalah seorang ayah dia tak mau bagi wasiat, dia mau dia buat wasiat anak.
Dia nak mereka ni ikut faraid. Sebab dia susah kira dia nak diorang ni melalui faraid dapat duit dah pasti. So dapat dari apa pada itu. Baik. Soalan pertama adalah ayah ada beberapa bidang tanah dah bagi siap-siap kepada anak-anak masa dia hidup. Kemudian dia letak syarat, selagi ayah masih hidup, ayah nak hasil tanah ni. Boleh ke tak boleh? Okey. Anak-anak setuju tak dengan syarat ayah? Ikut ya? Baik. Apabila anak-anak bersetuju, ada masalah, boleh lah. Kan? Bila dia dah tukar nama, maksud dia apa? Maksud dia tanah tu dah jadi milik anak. Jadi milik anak, dan anak bersetuju untuk bagi hasil sawit ke, hasil getah ke, hasil musangking ke kepada ayah, maka bolehlah berdasarkan persetujuan. Macam tu. Baik, yang kedua tadi kalau anak tak bagi hasil, dia sebab dia gini, kalau tak bagi hasil mungkin tak dapat tanah lah. Okey, dah tukar nama. Tak, dia teknikal lah, betul. Soalan bagus. Dia teknikal sangat. Baik, dia kedudukan dia macam ni ya. Bila ayah sebelum tukar nama, ayah letak syarat, anak setuju, anggup. Ketika itu anak tak ada hak, dia tak ada tanah tu. Bila pindah milik kepada anak, baru anak tu ada hak ke atas tanah. Jadi, ketika itu anak tak setuju. Kita nak ambil yang mana? Nak ambil sebelum dia dapat tanah, atau nak ambil sebelum dia, masa tu dia setuju. Nak ambil masa dia dapat tanah, masa tu dia tak setuju. Nak ambil yang mana? Ya? Kita ambil masa dia dah dapat tanah, iaitu dia tak setuju. Maka dia boleh tak bagi kepada ayah dia. Tapi bergaduh lah. Akan bergaduh besar dah nanti kan. Siap kot keluar ayat anak derhaka. Tapi di hukum macam tu. Hukum ni kita nak beri adalah persetujuan tu adalah masa kita ada hak ke atas barang tu, bukan sebelum. Ya. Okay. Soalan tak ambil, tak jawab ni. Ada yang bagi bukan nama semasa hidup. Ada cerita si ayah rumah dia dengan ibu dia bagi dia tanah tu, rumah dia tutup lah. Besok tu dia tukar barang dia tak ada rumah ni betul. Okay. Jadi boleh tak? Kita datang dengan hibah. Okay? Jadi dengan hibah. Tapi transfer nama dalam mana bila aku dah dalam rumah. Okey. Ini tak dia. Okey. Kalau hibah tak boleh, apa yang dia? Okey. Dia kalau dia beri tu hibah lah. Beri masa dia hidup tu hibah lah ya. Hibah lah. Dan hibah tu si anak tu kena penuhi syarat lah. Syarat hibah tu iaitu dia mengambil milikan atas tanah tu atau rumah tu. Ya. Cuma tak tukar nama. Ini atas sebab-sebab tertentu kan. Tukar nama tu kita buat kemudian. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Boleh. Kalaulah semua syarat-syarat hibah dipenuhi, kan, maka selepas kematian dia anak tu pergi ke pejabat tanah, dapatkan peristiharan pejabat tanah. Pergi mahkamah syariah, dapatkan perintah peristiharan ataupun pengesahan hibah. Pengesahan hibah. Walaupun saksi ada kan? Tak apa. Jadi saksi tu saksi orang lain, bukan anak tu saksi tak, saksi orang lain, pihak ketiga, anak-anak yang lain ke dan sebagainya, boleh. Boleh tak waris lain dimaklumkan? Boleh, tak ada masalah. Ya?
Dibuat? Dia panggil anak lelaki. Dia itulah. Sebab tu kita nak beri ni, kita kena putus betul. Soalan tanya, boleh tak kita beri, mula-mula nak beri kepada anak A, tengok anak A buat hal, kita tukar je anak B pula. Masa tu sebab tak tukar nama kat pejabat tanah lagi, ya. Dia kita kena tengok, ya, bila kita beri kepada anak A tu, segala syarat-syarat hibah dah dipenuhi atau belum. Kalau dah dipenuhi, maka tanah tu akan menjadi milik A, anak A, walaupun kan dalam gerai masih lagi nama ayah, sebab tukar nama tu formaliti sahaja kan, sepatutnya macam tu. Jadi ayah tak boleh nak beri tanah yang dia beri kepada A tu kepada anak B, tak boleh dah sebenarnya. Tapi kita tengoklah semua syarat-syarat hibah dipenuhi, baru tanah tu akan jadi milik anak A. Kalau tak, nanyalah anak A. Sebab tu kalau kita nak beri ni, kita kena putus betul-betul. Sebab bila dah beri, okey, ada satu lagi saya lupa nak cakap. Terima kasih soalan ni. Okey, saya nampak dah. Sebab dalam hukum Islam, hibah ni daripada seorang bapa kepada anak boleh tarik balik. Okey. Maksud dia, bila diberi kepada anak A, dia tak, bapak ni nak tukar, tak tukar nama pejabat tanah lagi, bapak tak puas hati. Bapak boleh tarik balik. Bapak boleh tarik balik pemberian tersebut. Tarik balik. Tapi tarik balik tu kena beritahu lah. Tarik balik kepada tu, dan dia boleh beri kepada anak B. Saya lupa perkara tadi. Jawapannya boleh lah, tapi kepada anak saja. Tarik balik ni, kepada orang lain tak boleh. Tak beri kepada isteri dan tarik balik, tak boleh. Kepada anak saja yang boleh tarik balik, atau pada cucu tarik balik boleh. Pada orang lain tak boleh tarik balik. Ya. Walaupun syarat hibah dipenuhi, tapi ini keistimewaan hubungan anak dan ayah berdasarkan hadis Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu menjadi milik ayah kamu. Kan? Jadi dibenarkan untuk tarik balik, tapi ayah atau mak dengan anak saja. Ya. Jika kepada mak, jika kepada datuk dan nenek juga. Itu saja. Nenek, datuk, nenek, cucu lah. Ya. Kalau dia datang kepada isteri, dia tak cerai. Dia tarik balik tak? Dia kepada isteri minta cerai, boleh tarik balik tak? Tak boleh. Beri kepada isteri, tak boleh tarik balik, jadi milik isteri. Kalau nak juga tu, bolehlah mohon atas jalan lain, iaitu harta pencarian. Boleh, ya. Kan panjang sikit cara lah, tapi boleh. Ya. Tapi untuk batalkan semula hibah tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, satu-satu orang tanya. Okey, soalan ni dulu. Okey, buat PA. Bagi hibah, PA orang dari juga. Dia kepada siapa? Hibah bagi PA dia pun apa lah. Tapi dengan cara dia buat PA untuk dia bukan dia. Baik. Kalau dia buat PA, contoh dia bagi surat kuasa, ya. PA surat kuasa kan? Dia surat kuasa, okey. Dia bagi tanah kepada isteri. Lepas tu dia mempunyai untuk dia mentadbir tanah tersebut, dan okey,
Aha. Aha. Kalau isteri dia minta cerai dan sebagainya, dia boleh transfer balik ke soalan lawyer ni. Okey. Dia sebab dia kalau melibatkan PA ni, kalau ada pertikaian, dia akan bawa ke mahkamah sivil. Kan dia atas dasar amanah juga ya, bawa ke mahkamah sivil. Bila bawa ke mahkamah sivil, maka undang-undang sivil terpakai, maksudnya ia terlaksana lah sebagaimana yang di PA kan itu. Dia macam tu. Si suami? Ya. Si suami berada, si suami buat PA, berada di hati. Dia dah bagi satu peranan suami bagi isteri. Ya. Okey. Ada transfer nama apa. Okey. Banyak annual rent semua dipuskan begini bayar. Okey. Lepas tu si suami datang buat PA. Tak apalah. Oh, isteri buat PA pada dia, dia buat PA pada? Suami buat PA. Kepada? PA yang tadi. Partnership pertama suami pada isteri. Konflik, partnership konflik. Bukan nama, bukan kata, bayar, bukan. Jadi si suami buat PA kan. Dan tahu ada partnership. Boleh tak boleh sendiri. masalah semua apa ya? Masalah apa? Sudah dia. Dia gini ya, kalau dibuat perjanjian, selagi mana perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, bolehlah. Bolehlah isi perjanjian itu dilaksanakan. Kan dalam konteks ni, saya rasa tak ada masalah lah. Kan? Ya. PA mengatasi? Yelah, maksudnya PA ni atas dasar perjanjian, persetujuan daripada yang menerima pun tak bersetuju. Contohnya untuk menyerahkan hak pentadbiran kepada orang lain, kepada yang memberi itu. Saya rasa tak ada masalah pun. Tak. Ya. Dia memang jadi isu lah, menjadi isu kan. Isu apa, dilema bidang kuasa mahkamah masih ada lagi dalam perkara ni. Sebab kedua-dua mahkamah diklaim ada bidang kuasa. Dan ada bidang kuasa ya. Kan? Cuma wallahu alam lah, kalaulah ia diputuskan oleh mahkamah syariah, kan? Mahkamah syariah, bagaimana mahkamah syariah akan memutuskan? Saya pun tak berani nak cakap lah. Tapi ada kemungkinan mahkamah akan menghormati perjanjian di antara dua-dua pihak tersebut. Kan? Cuma nak kata secara tuntas tu saya tak berani lah. Mungkin kena minta seseorang daripada mahkamah lah untuk bagi pandangan. Itu berlaku selamanya ke ataupun masa dia hidup? Terima kasih. Masa hidup. Okey, tutup soalan.
orang yang tidak punya. Jadi dia orang yang bulanan. Jadi dia kata sikit ni ada beberapa kecuali duit pencen tu. Jadi katakanlah sikit ni dia punya pencen tu akan dibagi untuk ada tidak sama ada sikit. Jadi mungkin ada kes saya pun tak tahu lah. Boleh tak kalau duit pencen tu pasal banyak agak mungkin 2,000, 3,000, 10,000 sebagainya. Dia kata kalau ayah meninggal bagikan duit pencen ni kepada isteri yang berhak juga. Isteri kena bagi kepada anak-anak. AB dia ada anak ni pun bagi 5 lah. Dan tadi maknanya isteri itu satu dan bagi juga kepada anak-anak. Ada tak kes seperti itu? Saya tak tahu. Baik. Baik. Okay, berkenaan dengan pencen, ya, yang mana seorang yang menerima pencen atas dia sebagai kakitan kerajaan, dia sampai umur tertentu dia pencen, dia menerima pencen daripada kerajaan. Kemudiannya mengikut akta pencen, kalaulah dia meninggal dunia, maka pencen tersebut akan dipindahkan ataupun diberi kepada isteri. Kalau ada anak bawah 21 tahun, masih lagi boleh menerima pencen tersebut. Itu adalah di bawah undang-undang. Baik. Soalan dia adalah, boleh ke kalau suami tu letak syarat, kalau aku mati nanti pencen aku ni dan dapat kat kamu, kat isteri lah. Dan kena bagi juga kepada 5 orang anak kita. Anak-anak tu semua dewasa dah. Dia tak syarat macam tu. Apabila isteri mendengar syarat suami itu, angguk je lah, setuju je lah. Setuju je. Suami meninggal dunia, dia dapat pencen itu, terserah pada dia. Dia tak perlu mengikut apa yang diputuskan ataupun yang dicadangkan oleh suami gitu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab pencen itu bukan hak suami. Pencen yang akan datang tu lepas dia dah mati, bukan hak dia. Ia merupakan pemberian daripada kerajaan. Pemberian kepada kerajaan. Bukan hak dia, bukan duit dia pun. Pemberian daripada kerajaan kepada Balu, ya, kepada Balu. Dan mengikut peraturan undang-undang, Balu berhak ke atas duit tersebut tanpa disyaratkan untuk membahagikan kepada yang lain lah, kan. Kecuali lah dia masih lagi ada anak bawah umur ataupun anak yang tak sihat, anak yang tak sihat dan sebagainya. Jabatan pencen akan siap-siap dah bagi daripada pencen 3,000 ni, berapa untuk hak untuk isteri, berapa untuk anak, dah siap-siap dah bagi, dah terus masuk dalam akaun. Bukan menjadi tanggungjawab isteri pula nak bagi kemudian, tak. Kan memang pencen memang dah siapkan sebegitulah. Ya. Ada? Dua-dua layak. Dua-dua ada pencen. Ya. Betul? Dua-dua. Habislah. Kecuali ada anak bawah umur. Kan? Habislah. Kerajaan memang sukalah. Habislah pencen. Baik. Ada lagi soalan? Hari ni kita panjang sikit lagi ni. Ya. Ini menerima duit daripada jabatan kebajikan masyarakat. Ya. Jadi orang ni dah tua lah, 80 duit lah. Jadi dia masih boleh. Anak dia masih bawa pimpin dia waktu dia dapat ambil duit juga. Jadi ini mungkin itu ada Habislah. Boleh ke dia nak buat kata
bagi kemudahan anak dia. Dia tak boleh berpindah. Kan, dia tak boleh. Kalau anak tu layak, anak tu mohon. Jadi tu mohon. Dia tak boleh berpindah daripada ayah kepada anak, tak boleh. Ya, tak boleh. Kan, sebab dia beritahu atas dasar tertentu. Like kan. Ya. Baik, macam mana kita boleh tutup? Ada lagi. Bab A. Aduh, susahnya nak jawab soalan ni. Aduh. Okey, dia buat pre-sign lah. Apa ni? Dokumen kan? Dokumen sign dulu, ya, sign dulu. Kalau buat hal, pindah balik pada ayah. Okey, macam mana cara nak jawab ni? Yelah. Dia sebenarnya argument tu boleh kedua-dua pihak boleh argue. Ya, boleh argue lah. Kan, apa ni, nak jawab macam mana ya? Dia boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Boleh lakukan pindah bilik kan, tapi pihak yang satu lagi tu anak lah. Pun dia ada ruang juga. Ada ruang juga untuk justify benda tu tak sah. Kan, ada ruang juga. At the end dia bergantung kepada pada mahkamah atau kepada isu undang-undang lah. Dan dia ialah perkara dia memang ada berlaku. Ada berlaku. Dan kalau tak ada argument, tak ada pelentangan dan sebagainya, benda tu berjalan lah. Boleh je. Tapi kalau ada argument, mungkin pihak yang sebenarnya kata, aku sign ni dan ada duress, kan, dipaksa oleh ayah dan sebagainya, dia boleh argue macam tu juga tak sah. Kan? Kalau tak ada objection, mungkin benda tu akan diproses lah sebagaimana biasa. Okey. Ya, last. Ini soalan yang di luar kotak. So, ini lagi jadikan pasal harta bagi orang-orang yang berharta. Jadi tidak difarai dan sebagainya. Dan kita jangan lupa, ada juga jadi orang, dia tak tinggalkan harta, dia tinggalkan hutang. So, hutang ni, kalau kita hutang, tapi tak saya tak tutup, apa ni, hutang tu akan menjadi hutang lah. Okey, soalan saja. Hutang yang ditinggalkan oleh semati ni, dia ada ramai betul ya. Adakah hutang menjadi tanggungjawab anak-anak difaraikan juga? Ini soalan yang macam tak logik, tapi kami apa kita faraikan yang turun dapat saya banyak ini hutang yang tinggalkan ketika saya begini anak akan kena 10 orang. Nanti dalam Islam cakaplah dapat harta dia tanggung 1,000. Adakah diorang share diorang 10,000 ataupun ada sistem faraid untuk settlement account? Maaf, saya tanya soalan buruk sikit. Tak, soalan yang cukup baik sebenarnya. Soalan cukup baik ya. Sebab kalau hartanya anak-anak berebut nak harta ayah. Kalau hutang ayah, anak-anak berebut tak? Anak-anak berebut tak nak bayar hutang ayah? Masing-masing bersilat. Ya, baik. Pertama sekali, hutang tu dia tertanggung kepada individu yang melakukannya. Yang berdasarkan Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak menanggung perkara yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi hutang tu hutang ayah. Ya. Jadi ayah kena bayar.
Sebab itulah kalau harta ada, ayah kena beri pesan kepada anak-anak bayar hutang ayah dengan harta pusaka yang ada ni. Tapi cerita sekarang ni, harta tu tak ada. Hutang ada, harta tak ada. Kan? Adakah menjadi tanggungjawab kepada anak-anak, tanggungjawab dari sudut hukum ya, kepada anak-anak untuk bayar hutang ayah? Jawapannya tidak. Tapi kalau anak-anak sayang ayah, tak nak ayah ni merana di akhirat kelak, anak-anak usahakanlah untuk bayar hutang bagi pihak ayah. Hutang ni kalau setakat 100,000 tu masih lagi boleh cari. Tapi hutang orang korporat berjuta-juta, nak cari mana? Kan? Anak bekerja 100 tahun pun belum tentu lagi dapat nak cover juta-juta tu. Itu perkara dia. Hutang tu tertanggung kepada ayah lah. Kan? Tanggung kepada ayah. Ya? Cuma dalam konteks dunia moden ini, ada agreement. Kita tak sedar kita sign agreement. Ada agreement tulis, hutang tu tertanggung kepada dia dan juga kepada waris-waris dia. Kepada waris-waris dia. Ada juga dia buat macam tu. Itu sebenarnya agreement cukup bahaya. Kalau waris-waris itu ditafsirkan sebagai harta pusaka, tak apalah. Tapi kadang-kadang ada juga institusi kewangan ni yang kejar waris. Kalau dikejar sebagai pentadbir harta pusaka, tak apa. Dikejar waris-waris juga, ada juga yang macam tu. Sebab itulah kita kena hati-hati jugalah kalau nak sign apa-apa, takut perkara tu akan menjadi isu kemudian waktu kita meninggal dunia nanti. Lalu kita tengok ada waris kat tempatan sekiranya kita nak ada kan pun tak betul perlu ya itu pasal kan kadang-kadang melapas kita kalau ada betul-betul Itulah kalau dilapas, sebenarnya orang yang melapas tu waris anak. Jadi menjadi tanggungjawab kepada waris lah. Kalau ada orang tuntut, maksudnya wajib ke atas dia untuk membayar harta pusaka ayah dia daripada harta ayah dia. Daripada harta ayah dia. Wajib lah. Kalau dia tak menjalankan tanggungjawab tu, itu satu kesalahan bagi dia. Wallahu alam lah. Tapi maksud dia sebab sekarang ni harta pusaka tu ada. Harta pusaka ada untuk bayar hutang. Jadi menjadi tanggungjawab anak tu. Kan? Waris tu bayar hutang bagi pihak si mati dan dia telah dimaklumkan. Memang mungkin cukup lah bukti-bukti, ada agreement apa semua kan. Jadi wajib ke atas anak tu bayar hutang ayah dia daripada harta ayah dia. Jadi wajib. Ya? Itu. Ya. Okey. InsyaAllah kita akan berhenti di sini. Saya mohon maaf jika sekiranya ada soalan-soalan yang tak dapat dijawab dengan baik. Ya, nampak gayanya soalan-soalan minggu ni tough kali ni ya. Okey, insyaAllah alhamdulillah perbincangan yang baik, yang membuka bidang. InsyaAllah kita selesai bincang soal wasiat dan insyaAllah pada pertemuan kita akan datang kita akan membincangkan pada tajuk yang lain ya. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.